أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Mukaddimah surah Nuh. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 28 ayat. Dinamakan surah Nuh kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Nuh AS dan tentangan keras yang dihadapinya semasa ia menjalankan dakwah, mengajak kaumnya menerima agama Allah, yakni agama Tauhid. Intisari kandungannya menerangkan bagaimana Nabi Nuh AS membentangkan dalil-dalil Tauhid yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh alam dan melimpahkan rahmatnya kepada sekalian makhluknya. Menerangkan juga tentang kedegilan kaumnya mempertahankan fahaman syirik dan penyembahan berhala. Ia pun merayu kepada Allah Ta'ala, menyatakan halnya. Akhirnya Tuhan membinasakan golongan yang ingkar dengan taufan dan menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikut-pengikutnya yang beriman dalam bahtera yang termaklum. Surah ini diakhiri dengan menyatakan doa Nabi Nuh. Semoga Allah Ta'ala membinasakan golongan yang kufur ingkar. Wahai Tuhanku, dengan kau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya, jika kau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan anak, melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkan bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan dalam segala zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani a'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar.
Lau kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Ia pun menyeru mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi peringatan dan amaran yang nyata. Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Serta taatlah kamu kepadaku. Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab. Hingga ke suatu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadat dan bertakwa kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu segera beriman. Kita berada dalam penafsiran surah Nuh AS. Surah yang ke-71 pada juzuk yang ke-29. Surah ini dalam kategori Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Mengandungi 28 ayat. Dinamakan surah Nuh kerana disebut nama Nabi Nuh AS pada permulaan surah ini. Dan kisah berkait dengan Nabi Nuh bersama dengan kaumnya. Dari permulaan sehingga datangnya taufan. Yang membinasakan mereka semua. Yang kafir, yang tidak beriman. Kalau kita lihat hubungan surah ini dengan surah Ma'arij sebelum ini yang kita baca. Kedua-dua surah ini menceritakan tentang azab yang bakal menimpa kepada orang-orang yang kafir. Kalau dalam surah Ma'arij, amaran kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari musyrikin Mekah. Manakala dalam surah Nuh, amaran kepada kaum Nabi Nuh dengan kedatangan azab yang membinasakan. Dan kalau kita lihat pada akhir surah Ma'arij, Allah Ta'ala memberi amaran menggantikan umat yang kufur dengan umat yang beriman. Sekiranya mereka terus berdegil. Sama ada mereka berubah atau Allah ubah kaum lain. Allah ganti kaum lain. Maka dalam surah Nuh Allah tunjuk contoh bagaimana Allah binasakan semua kaum. Yang tidak beriman. Yang selamat hanya orang beriman dalam bahtera Nabi Nuh. Dan daripada bahtera Nabi Nuh lah lahirlah keturunan yang beriman sahaja. Daripada anak-anak Nabi Nuh AS. Kandungan surah ini, sebagaimana kebiasaan surah Makkiyah, mengandungi perkara yang melibatkan akidah. Berkait dengan ketuhanan, keesaan Allah SWT dan menolak penyembahan selain daripada Allah. Sama ada berhala atau sekutu-sekutu yang lain. Dan demikian juga berkait dengan hari kebangkitan dan berkait dengan kerasulan Nabi Nuh AS. Surah ini dimulakan dengan menjelaskan perutusan Nabi Nuh sebagai Rasul. Sepakat para ulama bahawa Nuh merupakan Rasul yang pertama yang diutuskan bagi membenteras maksiat dan syirik. Adapun Nabi Adam AS, Rasul pertama yang hanya diutuskan kepada isterinya dan anak-anaknya. Bukan kaum, isteri anak-anak dia. Sebab zaman Nabi Adam dia tak ada kaum, dia paling keluarga. Isteri dia, anak-anak dia. Maka Nabi Allah Adam cuma memberi amaran pada isteri dan anak-anaknya supaya menjauhi syirik. Dan berwaspada dengan jejak langkah syaitan. Kerana itu Adam AS Rasul untuk keluarga dia. Memang dipanggil Rasul pertama. Tapi bukan Rasul untuk menentang kesyirikan yang berlaku. Kerana pada zaman Nabi Adam AS tidak berlaku kesyirikan. Tetapi diberi amaran jangan syirik. Diberi amaran jangan syirik. Belum berlaku kesyirikan. Manakala zaman Nabi Nuh sudah membentuk kaum-kaum yang banyak. Dan antara jarak Nabi Nuh dengan Adam ialah 1000 tahun. Asyaratu kurun. 10 kurun. Setengah ulama kata 10 kurun ini
merujuk pada satu kurun, di kulli qarnin mi'atu sanah, 100 tahun. Berarti 1000 tahun. Dan setengah menyatakan maksud 10 kurun ialah 10 generasi. 10 umat. Tak kira mungkin lebih 100 tahun. Ada satu umat itu mungkin lebih pada 100 tahun. Itu 10 generasi. Sampai pupus satu generasi, datang generasi baru, generasi baru, generasi baru. Maka ini dimaksudkan dengan 10 kurun. Ada dua pandangan ulama. Sama ada merujuk pada 1000 tahun. Kerana satu kurun 100 tahun atau merujuk pada 10 keturunan. Yang satu generasi manusia yang saya katakan mungkin dia lebih 100 tahun. Maka perutusan Nabi Nuh kerana sudah ada yang menyembah berhala. Maka Nabi Nuh memerangi golongan yang menyembah berhala. Adapun Adam AS tak ada sembah berhala. Cuma beri peringatan, jangan syirik. Jangan ikut syaitan. Jadi kerasulan Adam untuk keluarganya. Kerasulan Nabi Nuh sebagai rasul pertama diutuskan bagi membenteras kesyirikan. Pada setengah hadis menyebut awwalur rusulin ba'athahullahu ta'ala. Rasul pertama yang Allah bangkitkan ialah Nuh. Apakah dikontradik dengan kerasulan Nabi Adam? Tidak kontra. Kerana merujuk kepada bentuk tugas yang dijalankan. Dan Nabi Adam AS sebagai kita sebut hanya bersifat keluarga. Kerana tidak ada kaum. Nabi Nuh mula ada kaum. Artinya ni kaum lain, ni kaum lain. Dia hubungan dengan Nabi Nuh AS tu agak jauh. Kalau Adam memang anak dia, cucu dia. Cicit dia tak lari ke mana. Berarti dalam keluarga. Itu beza kerasulan Adam dan kerasulan Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menjelaskan perutusan Nabi Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Dan memerintahkan Nabi Nuh memberi amaran kepada kaumnya sebelum datang azab Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampunkan mereka dan memberikan kepada mereka kemurahan rezeki. Dan kemurahan anak pinak. Ramai anak pinak. Dan memberikan mereka kemewahan yang berupa tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang berupa sungai-sungai sumber air yang bersih dan lain-lain kebaikan. Kalau mereka engkar, maka sebaliknya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh supaya membawa dalil, menjelaskan dalil-dalil akan kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dan mengajak kaumnya supaya taat kepada Allah. Dan mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Berupa ciptaan langit dan bumi. Dan kejadian manusia. Dan nikmat dijadikan bumi ini tunduk manfaatnya kepada manusia. Bila Allah menyebut tentang tadlil dan taskhir. Arti bumi ini dan segala isinya Allah jadikan manfaatnya untuk manusia. Kalau kita tengok seluruh hasil mahsul dunia ini. Yang paling banyak ambil manfaat ialah manusia, bukan makhluk lain. Kalau kita sebut binatang-binatang, dia makan banyak mana sangat. Dia ambil manfaat banyak mana sangat. Dia tak ambil besi, dia tak ambil emas. Manusia ambil semua benda. Besi, emas, koprom. Semua yang ada dalam tanah tu dia ambil belaka. Sampah pun dia ambil juga. Buat cari duit. Binatang, terhad. Burung, terhad. Hatta jin. Jin juga terhad. Dia tak macam manusia. Manusia, Allah jadikan bumi ini dia kuasai. Curug mana dia nak duduk? Buat rumah atas bukit, dia boleh buat. Rumah dalam gua, dia boleh buat. Dia nak buat rumah atas laut, dia boleh buat. Binatang-binatang lain tak boleh. Tak ada ikan buat rumah atas darat, tak ada. Buat sarang atas darat, tak ada. Kena ikan dalam air. Tu je alam dia. Tak boleh lebih. Kita manusia yang buat rumah atas air ada. Atas pokok ada. Burung pun confuse, ni burung ke orang? Atas pokok ada dia. Atas bukit pun ada dia. Dalam laut pun ada dia. Atas laut pun ada dia. Manusia. Jadi manusia makhluk yang paling banyak mengambil manfaat dunia ini. Dan Allah menyebut nikmat ini taskhir dan tadlil dia panggil. Tadlil yakni bumi ini dimudahkan untuk manusia. Taskhir makna manusia menguasainya. Manusia menguasai jalan laut, jalan hutan, jalan darat, semua manusia kuasai. Supaya ini semua nikmat yang Allah berikan pada mereka. Supaya mereka berfikir, kenapa Allah pilih mereka untuk menikmati semua manfaat ini? Kerana mereka akan ditanya oleh Allah. Kerana mereka akan dihisap oleh Allah. Kerana makhluk lain, dia tidak dihisap seperti manusia. Manusia akan dihisap. Makhluk lain tidak menyimpan harta. Yang menyimpan harta manusia. Sebab itu kita ada wallet, ada beg duit. Banyak mana beg duit, cuba kira.
Banyak beg duit kita, banyak wallet kita. Mana ada binatang buat wallet? Dia tak simpan harta. Akaun bank pun tak ada. Kita akaun bank bersepah. Biarlah ada RM1 satu akaun pun, tapi banyaklah akaun bank tu. Bank ni ada RM1, bank tu ada RM1. 10 akaun. Artinya ni manusia yang mengambil manfaat daripada dunia ini. Niaga manusia. Yang memerintah manusia. Berpolitik manusia. Binatang dia tak berpolitik. Kita manusia. Kita semua. Maka Allah ingatkan ini nikmat yang Allah akan tanya. Bukan suka-suka. Kita simpan harta, Tuhan tanya. Kita belanja, Tuhan tanya. Kita duduk sana, duduk sini, Tuhan tanya. Kita pakai baju tu, pakai baju ni, Tuhan tanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan ditanya semua nikmat yang kamu nikmati di dunia kelak. Ketika mana Nabi SAW lapar. Sahabat-sahabat pun lapar. Ini Abu Bakar lapar keluar daripada rumah dia tengah hari. Lapar perut. Terserempak dengan Umar Khattab. Sama-sama lapar perut. Dan Nabi SAW tengok Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, "Ma akhrajakuma ilal ju'." Ni keluar mesti lapar ni. Tak ada makanan kat rumah. Lalu kata Nabi SAW, "Ikut aku." Rasulullah pergi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan isterinya berkata, "Suami saya tak ada kat rumah. Dia ada kat ladang, ke rumah." Nabi kata, "Tak apalah, kita tunggu." Maka Abu Ayyub balik. Tengok Rasulullah SAW patah balik. Pergi kait kurma. Nabi ingatkan, jangan ambil kurma-kurma mentah. Ambil hak masak, separuh masak boleh. Ambil rutak boleh. Jangan ambil busuk. Busuk ni kurma putih. Sedap juga makan. Buat colek. Kalau orang kita lah. Dia orang makan kurma ni. Bus. Dia ada bus. Dia ada rutak. Dia ada tamak. Istilah-istilah kurma. Sebab Nabi biar yang mentah tu dia, yang putih tu biar dimasak dulu. Mungkin dia lebih elok. Dimanfaatkan. Maka Abu Ayyub pun bawa standang kurma dengan pelbagai jenis kurma. Ada yang masak penuh, masak separuh. Maka diberi makan pada Nabi SAW. Dan ada makanan-makanan yang lain. Lalu kenyanglah Abu Bakar, Umar dan Nabi SAW. Dan ketika pulang Rasulullah berkata pada Abu Bakar dan Umar, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nikmat kita dapat hari ni, keluar lapar, balik kenyang, Tuhan akan tanya. Tuan-tuan datang dari rumah lapar tadi kan? Dah makan tadi kenyang? Tuhan tanya. Saya tak tanya, Tuhan tanya. Yang kita makan tadi. Biarlah makan mi goreng pun. Sedap tak sedap nombor 2, tapi Tuhan tanya. Maksudnya nikmat yang kita makan, yang asal lapar, lalu kenyang, asal mengantuk, lalu tidur hilang mengantuk. Tuhan tanya. Waktu tuan-tuan tidur, kemudian celak mata Allah, segar, sihat. Tuhan tanya nikmat tidur. Kita syukur tak syukur pada Allah? Kita penat, kita rehat, lega. Tuhan tanya. Kita tak ada duit, tiba dapat duit. Tuhan tanya. Semua nikmat Allah akan tanya. Sesudah kita tak ada. Maka ini satu benda tanggungjawab manusia. Kemudian dalam surah ini, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah menjadikan dalam bumi ini pelbagai bentuk khazanah dan dipanggil kunuz wa ma'adin. Pelbagai khazanah dan mineral atas dalam bumi, galian di atas dalam bumi. Dan bagaimana ianya memberi manfaat kepada manusia. Dan diakhiri dengan surah ini. Dengan menjelaskan kekufuran kaum Nabi Nuh berterusan. Sembah berhala dan lawan Nabi Nuh. Sampai peringkat mereka buat konspirasi untuk membunuh Nabi Nuh. Dan ketika mana Nabi Nuh AS mengetahui kaumnya ingin membunuhnya. Dan bertekad ingin membunuhnya. Maka Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah. Supaya Allah membinasakan mereka. Kerana Nabi Nuh dah diberitahu oleh Allah bahawa mereka tidak sekali-kali akan beriman. Dengan tempoh dakwah selama 950 tahun. Maka Nabi Nuh mengangkat tangan supaya dibinasakan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Allah Nuh AS dengan dibinasakan kaum. Allah Ta'ala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi." Sesungguhnya kami telah membangkitkan, mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Semua para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan pada kaumnya. Melainkan Nabi Muhammad SAW. Diutuskan kepada seluruh manusia dan jin. Nabi-Nabi lain semuanya ayat menyebut kaum dia. Tetapi bila sampai pada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas."
tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan seluruh manusia, bukan pada kaum musyrikin Mekah je, seluruhnya. Bahkan pada umat yang datang selepas kewafatan Nabi SAW. Adapun nabi-nabi yang lain cuma kaumnya. Nabi Isa AS kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Allah Yunus kepada kaumnya di Tinawi. Nabi Allah Syuaib pada kaumnya di Madian. Takat tu dia tak lebih pada itu. Nabi Allah Hud pada kaumnya Ad sehingga dibinasakan. Nabi Allah Saleh pada kaumnya Thamud sehingga Samud dibinasakan. Maka habis tugas dakwah dia. Nabi Allah Ibrahim juga pada kaumnya sehingga dibinasakan Nomrus dan lain-lainnya. Setiap Nabi untuk kaum sahaja. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat dan contoh ayat ini, inna arsalna nuhan ila qaumih. Kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumak, iaitu memberi amaran kepada kaum. Perkara pertama yang Nabi Allah Nuh diperintahkan ialah memberi amaran. Baik, bila beri amaran bererti kaumnya sudah pun melakukan maksiat. Maka terus dia beri amaran atas maksiat yang mereka lakukan. Maksiat pertama mereka ialah menyembah berhala. Yang asal penyembahan berhala adalah lelaki-lelaki yang soleh. Yang doa-doa mereka mustajab. Ketika mana mereka nak balas jasa dan mengenangkan orang-orang soleh ini, lalu mereka membina berhala sebagai ingatan. Buat tugu sebagai ingatan. Sehingga generasi bertukar dan berubah. Syaitan mengambil kesempatan daripada kejahilan generasi yang berikutnya untuk menjadikan generasi yang baru ini menyembah patung-patung tersebut. Kerana syaitan atau iblis berkata, inilah dia Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kamu. Akhirnya mereka menyembah. Lalu Allah mengutuskan Nabi Nuh terus beri amaran untuk tidak menyembah patung-patung tersebut, melainkan menyembah Allah Ta'ala. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sebelum datang kepada mereka azab yang dahsyat. Sama ada azab itu di hari akhirat kelak berupa neraka ataupun azab di dunia berupa iraq wa taufan. Tenggelam dan taufan. Ini bentuk azab yang pertama yang berlaku pada manusia. Apa dia? Taufan dan air yang menenggelamkan mereka. Kita akan lihat kenapa bentuk ini yang pertama manusia kena. Pada setiap kaum dia ada bentuk-bentuk kebinasaannya. Namun kita kena ingat, bila berlaku kiamat, seluruh bala bencana yang pernah Allah turunkan pada umat manusia ini akan berkumpul pada hari kiamat. Seluruhnya. Dengan lauknya, dengan gempa buminya, dengan taufannya, dengan pekikannya. Ini waktu mana berlakunya kiamat. Seluruh bala yang pernah berlaku berkumpul di situ. Sebagai disebut dalam hadis yang banyak, bukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi setiap kaum diberi mukaddimah setiap bentuk azab. Maka kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan taufan yang besar. Bukan dengan ribut yang kuat, dengan air yang mengalir deras, dengan air yang pasang mendadak, dengan air yang melitupi bumi. Sehingga yang terapung cumalah bahtera Nabi Nuh. Semuanya tenggelam dan tidak ada gunung yang dapat mengatasi lautan yang ataupun taufan serta air banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Tak ada satu gunung pun yang timbul, semuanya tenggelam. Yang cuma ada ialah air semua dan bahtera Nabi Nuh. Diselamatkan orang beriman. Dan bahtera Nabi Nuh merupakan mukjizat Nabi Nuh. Sebagaimana tongkat mukjizat Nabi Musa. Sebagaimana Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Bagi Nabi Nuh, bahteranya. Kerana bahtera ini dikawal dengan mukjizat Nabi Nuh. Contoh kalau ribut kuat, bahtera takkan boleh hinjing, mana boleh kawal? Tanya orang pernah buat bot, buat kapal besar-besar. Kalau ombak dah besar puting beliung, enjin mana boleh lawan tu? Sistem apa boleh lawan? Biar terapung macam tu lah. Tenggelam, timbul nasib baik. Tapi bahtera Nabi Nuh dikawal oleh Nabi Nuh AS. Sampailah ke pelabuhan yang Allah tentukan. Di Gunung Judi. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Lalu Nuh terus berdakwah. Bila dapat je kerasulan, Nabi Nuh terus berdakwah. Qala ya qaum, wahai kaumku, inni lakum, sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu. Nadhir, memberi amaran, mubin, yang jelas dan nyata. Maksud jelas dan nyata,
ialah sesuatu yang segala kekeliruan, segala syubhat, segala persoalan aku akan jawab. Sebab para nabi semuanya diberikan hujah yang kuat. Semua persoalan dan kekeliruan kaumnya dia akan jawab. Kerana mereka tak akan dibinasakan selagi mana syubhat kekeliruan mereka tidak dijawab. Tinggal lagi ialah keras kepala mereka. Secara hujah, Nabi Nuh jawab semua. Sehingga kaumnya berkata, Ya Nuh, innaka aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu ni banyak sungguh cakap. Banyak cakap. Kaum dia tak reti nak lawan Nabi Nuh AS. Kerana hujah Nabi Nuh cepat. Hujah Nabi Nuh AS menjawab semua persoalan. Dan mereka kalah hujah, mereka kata Nabi Nuh cakap banyak. Mereka dah tak mampu nak beri apa lagi masalah mereka tidak mau menyembah Allah. Dan kenapa mereka nak sembah berhala. Sebab itu disebut Nadhirun Mubin. Pemberi peringatan yang jelas. Nabi ni dia tak bercakap bahasa orang tak faham. Dia tak bercakap dengan hujah orang tak masuk otak. Perkataan Mubin ni jelas. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam kepada Nabi SAW, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Tidak kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan menjelaskannya dengan nyata. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, "U'titu jawami al-kalim." Aku diberikan perkataan yang padu. Jawami al-kalim, kataan yang padu. Artinya, jawab pada persoalan. Tak ada lagi kekeliruan. Bahkan Nabi SAW, "A'adal kalam hatta yufhama min." Rasulullah kalau bercakap, Nabi suka ulang sehingga orang faham. Nabi tak ada cakap laju sampai orang tak tahu apa. Tertinggal kereta api kalau orang ini sebut. Baginda SAW bercakap sehingga orang faham. Hatta kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Adal kalam." Nabi ulang kata, ulang. Hatta yufhama min. Sehingga orang boleh faham. Kalau tak faham, Nabi cakap lagi. Macam gaya cikgu macam ni, cikgu bercakap. Faham, tak faham, tak faham. Diulang lagi. Diulang lagi sampai budak tu faham. Tak ada lagi cerita mereka kata mereka tak sampai. Hatta Nabi SAW bercakap depan, kemana Rasulullah berkhutbah dalam satu khutbah. Nabi dah cakap depan, Nabi tahu yang belakang mungkin tak berjelas. Nabi pergi pula ke belakang dan Nabi cakap lagi. Supaya jelas. Hatta Rasulullah SAW bila baginda memberi salam, Nabi memberi salam dengan semua arah. Supaya yang ni pun dapat salam Rasulullah, ini pun dapat, ini pun dapat. Nabi pegang Nabi, Assalamualaikum sini. Sini semua, Assalamualaikum. Sampai semua mendengar salam Nabi SAW. Jadi Nabi beri suatu perhatian khas. Ini watak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam yang kita sebut Nadhirun Mubin. Beri peringatan jelas nyata. Sebab itu menjadi suatu kunci dakwah. Pada pendakwah dia kena ada bicara yang jelas. Bicara yang nyata. Dia tak boleh bercakap bahasa-bahasa orang pun pening kepala. Orang tak faham. Biar bahasa tadi faham. Kalau jenis duduk kat daerah tertentu, maka bercakaplah bahasa daerah yang orang tu faham. Duduk kat Kok Diang, cakaplah bahasa Kok Diang. Duduk kat Ulu Pueh, maka cakaplah bahasa Ulu Pueh kita. Duduk dekat Kuala Menjeng, Kuala Berang, Kuala Menjeng, cakap bahasa Kuala Menjeng. Semua orang bercakap dengan bahasa orang faham. Dan kalau mereka terkenal dengan bahasa, macam kita ada bahasa kebangsaan, maka faham macam tu, cakap macam tu. Maka ini kunci dakwah. Dia tak boleh cakap bahasa yang orang tak faham. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ani'budullah. Apakah amaran Nabi Nuh? Ani'budullah. Sembahlah Allah. Wattaqu. Dan taatilah seluruh perintahnya. Tinggalkan seluruh larangannya. Wa ati'un. Dan taatlah aku sebagai Rasul. Taatlah aku sebagai Rasul. Sebab perintah-perintah Allah datang melalui aku. Perintah solat ke, perintah zakat ke, perintah-perintah yang lain semua datang melalui Rasul. Sebab itu Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat Rasul, dia taat Allah. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah suruh, maka kamu kena dengar. Apa yang Nabi larang, kamu kena jauh. Kerana semua para Rasul, mereka ini membawa perintah Allah, bukan perintah peribadi hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul itu bercakap dengan hawa nafsu. Kehendak kepentingannya melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Semua para Nabi sama watak mereka. Mereka cakap bukan kepentingan mereka, bukan nak untung mereka. Mereka cakap perintah Allah. Kadang-kala kena pada mereka. Yang mereka cakap itu tegurang pada mereka. Dan mereka tidak ada masalah untuk turut
bercakap tentang hal tersebut. Untuk menunjukkan semua perintah Allah ni kena pada semua orang. Atau pada Rasulnya teguran tu datang. Apatah lagi pada kita yang serba kekurangan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Bila mana kamu beriman pada Allah, kamu akan dapat dua kelebihan. Kelebihan pertama, akhirat kelak kamu akan diampunkan dosa. Sebab ampun dosa ni benda ke akhirat. Dan tidak ada orang paling bertuah selain daripada orang yang diampunkan dosa. Bila seorang diampunkan dosa berarti syurga. Kalau dia belum diampunkan dosa berarti dia kena melalui azabnya, hukuman. Maka manusia paling bertuah bila Allah ampun dosa. Maka orang beriman semua adalah subjek makhluk Allah yang akan diampun dosa. Wa imma diampun dosa oleh Allah terus atau diampun dosa melalui syafaat. Para rasul, para nabi, para malaikat, orang-orang beriman. Dengan syarat dia beriman. Kalau dia tak beriman, maka tak ada penghapusan dosa. Sebab itu Nabi Nuh kata, kau beriman pada Allah, Allah akan beri pengampunan dosa. Tetapi bukan maknanya beriman tak buat dosa, buat. Tapi Allah beri ruang diampunkan dosa. Tapi orang kafir, tak ada ruang tu. Sebab itu kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Aku menyediakan syafaatku pada umatku yang buat dosa besar. Dengan syarat dia beriman. Sebab itu Nabi Nuh tekan, beriman dulu. Masalah ada dosa-dosa lain itu cerita lain. Beriman dulu. Kan ini adalah peluang untuk mendapat pengampunan. Sebab itu bila kita berdakwah, tekan dulu supaya dia beriman. Masalah dia ada dosa tu, dosa ni, maka benda tu jangan terlalu tekankan sangat. Biar dia beriman dulu. Kadang-kadang kita tekan bab ni. Bab contohnya terlalu tekan kat bab aurat. Ni tudung dia kurang labuh lah. 3 segi sikit. Kita tekan kat benda-benda yang itulah. Yang ni pula tegur pula. Jubah dia pula kurang labuh. Yang ni pula tegur. Warna dia tu cerah sangat. Kita pun tegur benda teknikal. Dia semua pakai tudung ni tak betul lagi. Jadi ni. Yang pakai tudung macam ni, tegur pakai tudung macam ni. Kenapa tudung dia bawal? Semacam bawal dia. Macam tak sempurna tu tak aurat. Yang ni pula, dia main kritik benda kecil-kecil. Lalu kita pun gaduh. Itu asas dalam dakwah. Tekankan dulu iman pada Allah. Tekankan iman pada Allah. Bukan maksud kita tak nak tegur benda-benda macam tu. Tapi tidak keras dengan hal tu. Kerana kita yakin orang beriman, ruang untuk diampunkan dosa itu luas. Tapi masalah kita duk tekan benda-benda kecil. Atau benda-benda yang kita ruang untuk diampun dosa ada. Yang benda besar berkaitan dengan iman pada Allah. Sebab itu dakwah kita terbantu. Sebab sama Islam tak lepas lagi kita ni. Kita tak terlalu nak perfection, terlalu nak kesempurnaan orang yang kita dakwah. Biar dia buat tu, buat ni semua. Walau kalau dia beriman cukup sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan Allah bukakan untuk kebaikan yang lain. Lalu kita pun pergi lagi yang lain. Sebab tu kita ada banyak masa nak Islamkan orang. Ni tak ada masa Islamkan orang sebab yang seorang ni tak habis lagi kita nak marah ni. Ni tak sempurna lagi seorang ni. Jadi masa kita tadi terbuang kepada yang lebih utama, lebih penting. Untuk menjadikan orang masuk Islam dulu. Beriman dulu. Dan Nabi Nuh AS tekan benda itu dulu. Kamu beriman, maka ruang diampunkan dosa. Baik untuk manfaat dunia pula. Yuakhirkum ila ajalin musamma. Dipanjangkan umur kamu sehinggalah satu masa. Walaupun panjang umur, perkataan yuakhirkum. Dilambatkan usia kamu. Panjang umur lah. Tapi tetap terikat dengan waktu dia. Cerita panjang, tuan-tuan bila kita tengok, ada berpuluh amalan yang menyebabkan panjang umur. Antara disebut oleh Nabi Allah Nuh AS, iman pada Allah, dipanjangkan umur. Orang benar-benar beriman. Ada satu kitab yang berkait dengan 30 amalan yutilunal umur. 30 amalan yang memanjangkan umur. Bila kita kira lebih pada 30, saya ringkaskan kitab tersebut. Tentang amalan yang akan memanjangkan umur kita. Supaya umur kita lebih panjang. Sama ada ia panjang secara hakikat. Maksudnya kalau patut 40, 60, 70. Ataupun dia panjang secara maknawi. Artinya nilai umur tu panjang. Nilai umur. Memanglah umur saya ni 60. Tapi nilainya macam 6,000 tahun. Sebab contoh saya hidupkan malam Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar 83 tahun. Dah kalau 10 kali tak 830 tahun. Nilai dia, nilai.
Saya semayang kat Masjidil Haram. 2 rakaat semayang Masjidil Haram bersama dengan 46 tahun. Tuan-tuan kita tahu pahala semayang Masjidil Haram 100,000. Kalau saya semayang 10 rakaat berarti 1 juta. 1 juta kelebihan dia. Secara umur saya jadi berjuta tahun. Jadi kalau tuan-tuan solat 2 rakaat je kat Mekah, umur tuan-tuan bertambah secara nilai 46 tahun. 2 rakaat subuh. Itu kalau maghrib, isyak, subuh. 5 waktu. Di Masjidil Haram berapa dah umur panjang? Memang nampak umur dia baru 60. Realitinya 6,000 tahun umur dia. 6 juta tahun umur dia. Secara kebaikan. Itu yang kita nak. Setengah ulama kata, panjang umur dengan makna panjang lah. Sebab umur ni ada 2. Yang pertama yang ditetapkan secara mutlak. 60, 70, 80 tetap mutlak. Yang kedua ditetapkan secara pergantungan. Kalau dibuat macam ni dia akan dapat lebih. Kalau dibuat yang ni dia akan jadi lebih. Maka kita lihat amalan-amalan yang tambah umur. Kita nak tambah umur kita ni. Biar orang semua nampak awet muda kita. Tapi bukan awet muda maksud umur kita jadi 18. Nilai ketaatan kita pada Allah. Yang pertama kata ulama ialah bila semua amalan kita buat itu kerana Allah, maka umur kita jadi panjang. Atau kita makan minum kerana Allah, tidur baring kerana Allah. Bila semuanya kita nahtasib al-ajr ala Allah, mencari pahala dalam amalan kita pada Allah. Atau kalau saya berjalan pun saya nak cari pahala, melihat kebesaran Allah, melihat ciptaan Allah. Maka benda tu saya dapat pahala dan memanjangkan umur. Yang kedua kata ulama silaturahim. Tetapi bila kesambung silaturahim, maka umur kita panjang. Sebagai disebut dalam hadis Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimahu. Siapa yang nak rezeki banyak, umur panjang, hubung silaturahim. Pupus, papa, adik-beradik hubung. Kalau kita tak rapat, tak mesra tu nombor 10. Tapi adalah cara kita berhubung. Cara silaturahim kita. Paling kurang jangan keluar daripada grup. Okey. Paling kurang. Zaman sekarang zaman grup. Janganlah keluar dari grup. Allahumma illa memang kalau grup tu celaka betul. Yalah duk ngutuk sana ngutuk teruk sah. Saya tak tahan ni. Mengumpat ni. Grup ni dah grup ahli neraka nama dia. Lah semua cerita mengumpat, kutuk orang tu. Kita pun tak naklah konsekuensi dosa ni. Keluarlah. Sebab kita pun jadi panah barang juga misalnya. Kita keluar ni kerana Allah. Bukan nak putus silaturahim, bukan kerana Allah. Kita takut kita pun tersalah taib. Yang ni dah ada maki-maki macam-macam, kita pun tersalah taib. Maki kita lagi teruk pada yang lain. Kita pun bimbang, baik kita keluar. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduklah walaupun orang panggil CCTV pun okey lah. Orang tahulah wujud adalah blue tick, baca jugalah. Artinya ini silaturahim kita. Yang ketiga kata ulama, ialah akhlak baik. Husnul khuluq. Orang akhlak baik panjang umur. Ialah kalau akhlak buruk, orang lempang pendek umur. Orang pukul, orang katak kita, pendeklah umur kita. Dah akhlak baik, siapa nak pukul kita? Panjanglah umur kita. Dan yang keempat kata ulama, ialah berlaku baik pada jiran. Ihsan ilal jar. Ini disebut dalam hadis. Yang saya sebut ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita tak adalah kita nak sebut semua hadis Nabi SAW. Kita ringkaskan. Buat baik pada jiran memanjangkan umur. Kita ada jiran, bertegur siapa, paling kurang kita dah sebut. Paling kurang kebaikan pada jiran, jangan mudaratkan dia. Jangan sepanjang kita berjiran, pernah parking kereta depan pagar dia, buang sampah depan pagar, bising rumah kita sampai mengganggu dia. Paling kurang kita jagalah benda tu. Aspek-aspek tersebut yang boleh mengeruhkan suasana kita. Yang kelima ialah menjaga solat jemaah. Apa tidak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan solat seorang diri, 1 pahala. Kalau berjemaah, tak 25. 25 tak maksud macam tuan-tuan solat 25 kali. Ada seorang ulama, bila dia terlepas solat berjemaah, maka diulang solat dia sampai 25 kali. Kena dapat kelebihan tu juga. Jadi kalau orang solat jemaah, dah utuh dapat 25, 27 kali ganda, berarti umur dia panjang. Orang lain kena buat 27 kali untuk dapat benda tu. Dia buat sekali berjemaah, dapat pahala. Berarti umur panjang. Sebab tujuan umur panjang, artinya kita boleh buat benda lebih banyak pada orang lain. Jadi dengan solat jemaah, kita dah buat banyak pada orang lain. Dan yang keenam, bersuci di rumah. Ambil wuduk kat rumah, kemudian keluar ke masjid tempat solat. Atau keluar tempat solat untuk solat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengambil wuduk di rumah. Kata ini kelebihan ambil wuduk di rumah. Bukan ambil wuduk di masjid di surau. Allahumma illa kalau terbatal. Tapi kalau boleh biar wuduk daripada rumah. Kerana sepanjang perjalanan kita berada dalam solat, dalam suci. Disebut dalam hadis,
Siapa yang tatahhara fi baitihi summa kharaja ila salah, kemudian dia keluar untuk solat berjemaah, pahalanya seperti pahala orang buat haji. Haji itu setahun sekali. Maknanya kalau tuan-tuan ambil wuduk macam tuan-tuan dapat pahala setahun. Ini kelebihan orang yang ambil wuduk kat rumah. Sebab itu kita bila datang dia dah ada wuduk sebaik-baiknya. Melainkan saya kata kalau terbatal dan sebagainya. Ustaz, kalau saya ni datang masjid batal, saya balik rumah ambil wuduk, boleh tak? Nak dapat pahala tu. Pahala ambil wuduk di rumah. Tak nak ambil kat sini. Tengoklah kalau sempat takbiratul ihram dengan imam, tak apalah. Kalau tak sempat, takut datang tahiyat akhir, maka waktu lepas pula takbiratul ihram bersama imam. Kelebihan dia. Dan yang ketujuh kata ulama, berada di saf depan sekali. Kelebihan ada saf depan. Lepas tu berebut saf depan. Terutama yang lama mengaji biar makin depan, jangan bukan makin belakang. Makin lama mengaji makin belakang, makin belakang. Ilmu apa dia belajar? Itu boleh faham. Itu duk ajar saf depan, saf depan, saf depan. Dia mengaji kita 10 tahun, makin belakang dia, makin belakang, makin belakang. Kita silap ajar ke dia salah faham? Ataukah dia benak ke apa? Jadi kita berebutlah saf depan tu. Dah datang awal, biar berebut depan. Dia datang awal pun cari belakang juga orang kita. Bukan orang sini lah, orang kita. Kita lain. Dia pergi masjid awal, duduk belakang. Rugi. Kadang-kadang kita tegur dia lah. Awak ni bagus datang masjid awal. Awal pada saya. Tapi kalau awak dah saf depan lagi baik. Awak ada peluang. Kita kat Malaysia ni, datang lambat boleh duduk saf depan. Bukan istimewa Malaysia. Datang lambat boleh saf depan. Sebab orang kita semua pilih belakang. Kalau kuliah lagi belakang dia pilih. Tahu kita pun tak tahu sebab apa. Takut depan ni. Takut dapat ahli untuk guru. Takut. Jadi baik cepat. Pilih belakang kalau boleh menyorok belakang tiang. Lagi bagus. Dia main aucak dengan tok guru dia. Ini benda-benda yang merugikan kita. Dia saf depan ni bukan sekadar sembahyang, kita belajar. Biar belajar kita duduk depan untuk dapat manfaat lebih. Dan yang ke-8, solat di tanah haram. Yang kita dah sebut tadi contoh. Solat di tanah haram. 2 rakaat macam 46 tahun. Tuan-tuan daratlah sendiri. Sampai mungkin sekali kita ke Mekah tu, dah berapa ratus tahun umur kita bertambah. Dia solat berjemaah kita di Masjid Haram. Yang ke-9, solat sunat di rumah. Tentang kelebihan solat sunat di rumah sama seperti mana kelebihan buat haji. Disebut dalam hadis, orang yang solat sunat di rumah pahalanya 25 kali ganda sebagai daripada orang solat di masjid. Kalau tadi kita sebut solat Jumaat fardu 25 kali ganda atau 27 kali ganda darjat. Orang yang solat sunat di rumah pahalanya 25 kali ganda daripada solat dekat masjid. Kenapa? Bagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebahagian solat sunat kamu di rumah, jangan jadikan rumah kamu kubur. Dan Nabi SAW suka solat sunat di rumah. Melainkan solat sunat yang memang disunatkan kita berjemaah seperti solat tarawih, solat istisqa, solat hari raya. Itu disunatkan berjemaah, masjid surat, maka buat kat situ. Tapi solat sunat lain, kalau kita boleh buat kat rumah. Ada sebahagian sunat ni sunat buat kat masjid seperti solat duha. Kerana bila kita solat subuh berjemaah, kita dengar kuliah, kita tak bercakap bahasa-bahasa yang tak ada kaitan dengan agama kita, tak ada kaitan dengan ibadat kita, kemudian kita solat pula duha, pahalanya macam umrah atau haji. Itu solat duha kat masjid, kat tempat kita belajar. Tapi ibadat yang lain, solat sunat-sunat yang lain, seperti witir kita, kalau kat rumah jauh lebih baik. Supaya rumah kita juga subuh, sebagaimana saya pernah sebut, disebut dalam asar. Kalau manusia melihat bintang-bintang bergemerlapan di langit, para malaikat melihat rumah-rumah yang bercahaya dengan solat sunat. Kita duk kagum bintang kat langit, lawa comel. Malaikat kagum melihat rumah-rumah yang bercahaya dengan solat sunat. Seolah-olah rumah-rumah yang solat sunat ini seperti bintang-bintang di langit pada penglihatan malaikat. Sebab itu disunatkan rumah kita biar ada satu tempat sembahyang. Rumah kita punya bagus ada tempat dapur, khas dapur. Bukan setengah rumah ada tempat karaoke, khas tempat karaoke. Ada saya pergi rumah tu khas untuk main biliar, ada tempat ni. Khas untuk main biliar. Untuk bermain apa ni? Lagi saya biliar apa? Snooker. Snooker khas. Ada satu rumah tu khas dia buat untuk santai-santai keluarga. Tapi malam tak buat tempat khas untuk solat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila sahabat-sahabat panggil Rasulullah ke rumah, Nabi dah tahu sahabat nak apa. Sahabat nak Rasulullah SAW solat sunat di rumah dan mereka jadikan tempat tu masjid mereka. Surau dalam rumah.
Rasulullah akan tanya, tempat mana nak suruh aku solat? Tempat mana? Lalu sahabat untuk, ya Rasul sini. Lalu Rasul pun solat 2 rakaat. Lalu mereka menjadikan surau dalam rumah mereka. Masjid dalam rumah mereka, tempat solat. Mengambil keberkatan Nabi SAW. Kita pun sama tuan-tuan. Rumah kita kalau boleh. Itu rumah kita banyak hantu. Kita tak jadikan surau masjid rumah kita ni. Tak buat solat-solat sunat. Masuk rumah tidur. Sambung dia tidur kuliah tadi, sambung kat rumah. Balik rumah, tahu makan. Balik rumah, tahu tengok TV. Tak ada benda ibadat yang banyak kita buat. Akhirnya rumah kita banyaklah gangguan-gangguan. Jadi panah, nak bergaduh, nak berbalah, semua ada. Maka kita perlu hidupkan dengan syiar solat sunat yang saya sebut hadis Nabi tentang 25 kali ganda. Yang ke-10 kata ulama, iaitu solat isyak dan subuh berjemaah. Sebab Nabi SAW kata apa? Nabi kata, man sallal isyak fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-layla kullah. Siapa yang solat isyak berjemaah, macam dia bangun separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah, macam dia bangun seluruh malam. Berarti tuan-tuan, kalau saya setahun, saya duduk solat isyak berjemaah, saya dah ada simpanan saya 180 hari. Qiyamul saya. Kalau saya solat subuh berjemaah pula, setiap sampai setahun, saya ada simpanan saya 360 hari. Qiyamul saya. Kerana solat isyak berjemaah sama macam qiyamul sepanjang malam. Saya duduk solat sampai setahun, solat berjemaah ni. Berarti saya simpan 360 hari. Yang tu 180 hari. Campur dengan 360 hari. Yang mana dah? Umur kita. Umur kita berkat kena jaga solat jemaah, isyak dan juga subuh. Yang ke-11 kata ulama, solat duha. Solat duha ni memanjangkan umur kita selain pada rezeki kita. Yang ke-12, duduk menuntut ilmu di masjid, di surau, di tempat-tempat yang khas untuk kita menuntut ilmu. Maka pahalanya ataupun darjat kemuliaannya menyebabkan umur kita panjang. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar sehingga kita tahu suatu benda, ini keberkatan usia. Umur kita kalau dibiarkan jahil, maka itulah kerosakan usia kita. Biar setiap hari kita diingatkan dengan ilmu. Kita tua-tua nak baca buku dah mata kelabu belaka, dah rabung belaka. Tulisan nampak kecil besar, kecil besar. Kita duduk dalam majlis ilmu. Setiap hari kita dengar kupasan ilmu. Setiap hari kita dengar pengisian ilmu. Yang dah ingat makin kuat ingat. Yang lupa diingatkan. Yang tak tahu baru tahu. Kita boleh kongsi. Barulah kita ni ada modal banyak bercakap dengan orang. Kita tahu hari ni, amalan ni, amalan ni. Banyak. Artinya kita telah memberkati usia kita. Ini dia keberkatan usia sebenar. Sebab tu tuan-tuan, duduk majlis ilmu ini biar kita katakan dari satu prioriti kita. Keutamaan kita kadang majlis ilmu bukan lama, setengah jam. Paling lama pun sejam. Sebab ustaz-ustaz mengajar dia faham tu, menguat 4 kali dia berhenti dah. Dia tak akan biar gitu sampai tidur, berbaring, tak ada. Dia faham tentang tempoh waktu mengajar. Dia tahu. Bunyi azan dia berhenti dah kadang-kadang. Dia tak lanjutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.